Bismillahirrahmanirrahim. Perangai bergantung pada diri sendiri oleh Pendeta Haji Zainul Abidin bin Ahmad. Bab 3, Fasal 2. Bertaklid buta itu dikeji oleh agama dan oleh sekalian orang berakal kerana banyak mudaratnya dan kuat kemungkinannya boleh membawa tersimpang kepada jalan yang tiada betul dengan tiada kita perasan. Tuhan tidak menyukai orang-orang bertaklid buta kepada fikiran dan pendapat orang lain. Imam-imam mujtahidin dahulu kala tempat orang bertaklid itu sendiri tidak pernah menggemarkan orang bertaklid buta saja kepadanya atau memastikan orang sekalian menerima sahaja segala kefahamannya dan pendapatnya. Sebaliknya, mereka sentiasa menggalakkan murid-murid dan pengikut-pengikut mereka supaya menyelidik sendiri, meriksa dan menimbang sendiri dengan teliti segala pendapat dan keputusan yang telah mereka peroleh itu. Sekalian imam besar Islam zaman dahulu itu, walau imam-imam mujtahidin pun dan walau bagaimanapun alimnya, tidaklah pernah dikira sebagai orang yang maksum, yakni terpelihara daripada tersilap dan tersalah. Mereka sendiri sentiasa sedar yang diri mereka tidak bersifat maksum. Mereka bukannya Nabi. Jika Nabi barulah layak dikira maksum pada apa-apa yang mereka katakan daripada Allah dalam hal agama. Sungguhlah sebagai ulama, mereka sekalian jadi waris kepada Nabi-Nabi. Tetapi itu tidaklah memastikan sifat maksum pada diri mereka dan pada segala pendapat kefahaman mereka. Maka oleh sebab itu, tidaklah pernah mereka mendakwa sekalian pendapat dan fahaman yang telah mereka keluarkan itu tentu betul sahaja dan mesti dipersetujui oleh orang sekalian atau semuanya tetap layak dan sesuai kelak bagi segala hal dan zaman hingga bila-bila pun. Bahkan, jangankan mereka mendakwa demikian, malahan sebaliknya mereka sendiri selalu berkata, kalau ada apa-apa perkataan atau pendapatku yang didapati oleh orang-orang kemudian bersalahan atau berlawanan dengan hadis sahih Nabi SAW, maka lemparkanlah ke tembok. Apalagilah jika sekiranya ada didapati bersalahan dengan Al-Quran. Mereka tidak suka orang yang mengikut dengan taklid buta kepada apa-apa pendapat dan fahaman mereka itu. Mereka selalu suruh uji dan timbang sendiri barang apa-apa jua yang mereka katakan dalam kitab-kitab karangan mereka. Jika betul, bolehlah ikut. Jika tidak betul atau tidak sesuai lagi, buanglah atau baikilah akan dia. Bagi mencontohkan mudaratnya bertaklid buta itu, orang-orang bijaksana telah merekakan suatu cerita yang dibuat sebagai cerita kiasan. Tetapi walaupun rekaan sahaja, namun teladan dan pengajaran yang diberinya amatlah benar juga. Kononnya, pada suatu hari, 2 ekor keldai telah dibawa oleh tuannya mengangkat barang. Seekor membawa garam di dalam beberapa karung diikatkan di atas belakangnya dan seekor lagi membawa span, iaitu bunga karang, diikatkan kepada belakangnya juga. Maka tak kala mengharung melalui sebuah anak sungai, keldai yang membawa garam itu telah tergelincir beberapa kali dan jatuh tergolek di dalam air itu. Maka garam itu pun beransur hancur. Tiap-tiap kali ia bangkit, air garam itu berlelehan turun dari kiri kanan rusuknya. Akhirnya ia pun merasa ringan. Setelah sampai ke tebing sebelah, melompat-lompat ia oleh kesukaan. Apabila dilihat oleh keldai yang bawa span itu, ia pun hairan. Lalu ia berteriak kepada tolannya dengan bahasa keldai. Hai, apa sebabnya awak telah menjadi terlampau suka ini? Tadi kawan tengok awak terbengkul-bengkul di bawah beban awak itu. Sekarang nampaknya awak sudah ringan dan boleh berlari melompat-lompat dengan riang pula. Jawab tolannya itu, masa kawan mula-mula terkelicik dan jatuh di dalam sungai tadi, kawan rasa beban di atas belakang kawan hancur menjadi air serta ringan rasanya. Sebab itulah kawan pun sengaja membuat-buat jatuh lagi beberapa kali supaya banyak lagi beban kawan itu hancur. Sekarang sudah ringan betul.
Maka keledai yang bawa span itu pun menetapkan dalam hatinya hendak membuat-buat jatuh pula dalam air bila menyeberang anak sungai yang lain kelak, supaya bebannya pun menjadi ringan juga. Oleh itu, apabila terjumpa sebuah anak sungai lagi dan ia turun mengharungnya bersama tolannya, ia hendak menyeberang. Ia pun berpura-pura tergelincir lalu rebah ke dalam air hingga tergolek-golek. Maka sengaja ia lambat bangun kerana menantikan biar banyak bebannya hancur pula. Tetapi kasihan, apabila ia bangun, dirasanya jangankan bebannya itu bertambah ringan, malahan bertambah berat pula, berganda-ganda daripada dahulu. Sebab span itu semuanya telah penuh dimasuki air. Dalam demikian pun mau tak mau, berjalanlah jua ia naik ke tebing sambil mengerang dan mengeluh oleh terlalu beratnya, sepertikan hendak patah rasanya belakangnya. Ketika itu tuannya yang dari tadinya telah memerhatikan saja akan kelakuan keledai itu dengan perasaan lucu, datang hampir kepadanya lalu berkata, "Hai si lungu yang bebal, sungguhlah engkau ni bodoh dan tongong. Tiada engkau mengerti bahawa beban engkau dengan beban tolak engkau itu tidak sama jenisnya. Engkau hanya meniru dan mengikut-ikut dengan buta tuli, tidak dengan fikiran dan faham yang terang. Padalah balasan yang engkau terima ini dengan bodoh engkau itu. Bangsaku manusia pun banyak yang berbuat seperti engkau ini, mengikut-ikut perkara yang mereka tiada tahu dan tiada mengerti." Kita semuanya memang ada bertaklid pada beberapa banyak hal dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, pada menerima sesuatu perkhabaran dan pada ilmu-ilmu yang kita bukan ahli atau tiada mahir di dalamnya. Pada perkara-perkara seumpama itu, setelah kita timang-timang patut atau tidaknya, kita terimalah apa yang dikhabarkan orang itu. Istimewa pula jika yang berkhabar itu memang orang yang boleh dipercayai atau yang benar-benar telah melihat terjadinya sesuatu hal itu. Demikian pula sesuatu ilmu yang telah disahkan betulnya oleh orang-orang yang ahli di dalamnya. Bahkan pada perkara-perkara yang demikian, imam-imam mujtahidin sendiri yang dipertaklid oleh orang-orang sekarang itu pun telah bertaklid juga. Akan tetapi, taklid demikian itu bukanlah taklid buta tuli, melainkan taklid dengan pengetahuan dan timbangan juga. Taklid bersyarat yang boleh diubah jika ada diperoleh keterangan-keterangan lain yang lebih memuaskan kemudian kelak. Bagaimanapun, taklid demikian sentiasalah juga dengan timbangan akal dan ilmu pengetahuan sendiri, sedapat-dapatnya untuk memikirkan patut atau tidaknya perkara yang diterima itu. Jika benar dan betul rasanya pada akal dan ilmu pengetahuan kita, barulah diterima, bukan ditelan mentah-mentah atau bulat-bulat barang apa sahaja yang dikatakan orang itu dengan tiada timbang menimbang lagi. Pendeknya, pada apa-apa perkara pun tidaklah terus diikut dengan buta tuli saja, melainkan sentiasa ditimbang dahulu, diuji baik atau tidaknya dengan akal dan dengan apa-apa ilmu pengetahuan yang ada pada kita sendiri. Setelah nyata betul atau baiknya, atau sekurang-kurangnya setelah nyata patutnya pada timbangan akal sendiri itu, barulah diterima. Maka yang demikianlah dinamakan bergantung kepada diri sendiri dalam perkara itu.